Saya bercadang nak cerita tentang Muharram, tentang hijrah ni. Satulah kita ambil sikitlah barakah hijrah ni tuan-tuan sekalian. Nabi SAW, antara bulan Muharram ni, di samping tuan-tuan duk dengar, ini pandangan-pandangan ulama lah. Dia kata bulan Muharram ni lah Allah Ta'ala menyelamatkan bahtera Nuh alaihi salam. Kerana bahtera Nuh, bila selamatkan bahtera Nuh, sekali dengan berpasang-pasangan duduk dalam kapal Nabi Nuh tu apa semua. Kan? Jadi macam-macam lah pandangan. Ada kata mereka bawa kacang masuk dalam tu yang bubuk suara kita ada kacang tu. Kan? Cerita-cerita dia lagu tu lah. Lepas tu ada yang bila terdampar, tuan-tuan sekalian, bila terdampar di atas bukit tu, Bukit Judi tu nama dia, duduk atas bukit tu, tiba-tiba tuan-tuan bila ayak dah kering apa semua, dia naik serupa lumut tu, naiklah pokok tuan sekalian, pokok kacang tu dia ambil buat bubuk suara. Ada lagu tu punya cerita. Tak apalah, janji kita boleh makan suara. Yang tu juga cerita dia tu. Kan? Tak kira lah main kot mana, sedap juga buat suara tu. Tak kira lah. Baik. Jadi kita nak ambil apa tuan-tuan sekalian. Dan dalam bulan Muharram ni juga, bukanlah Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Ada ulama' kata, ulama' majoriti ittifaq, ulama' kata apa? Bulan Rabiul Awal. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ambil Muharram ini sebagai orang kata apa, bulan penanda hijrah Nabi SAW dalam kalender tu. Kan, kalau ikut bukan dalam bulan Muharram lah. Baik tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sebab dulu kita pernah dengar cerita kata hijrah ni adalah Nabi SAW melarikan diri. Kan? Jadi kita ni orang duk kata takkan Nabi larikan diri kot, apa gunanya ada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nabi nak larikan diri? Kan? Sebab dulu ada istilah kata apa, Nabi ni adalah pelarian, kan? Lari. Baik. Tuan-tuan, kita nak tengok betul tak betul jawapan tu, ataupun betul tak betul kenyataan itu. Kan? Yang pertama, Nabi SAW, Nabi hijrah tu pasal apa? Yang pertama tuan-tuan nak kena pegang, hijrah Nabi tu kerana perintah Allah, bukanlah kerana Nabi nak larikan diri. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Ta'ala sebut siap dah kepada Nabi SAW dan juga kepada sahabat yang akan mengikuti baginda Nabi SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghar. Allah Ta'ala cerita, Tuhan kata apa? Jikalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah menolong dia ketika mana orang kafir mengusir dia, dan juga sedangkan dia bersama dengan salah seorang, maknanya dua orang fil ghar. Ghar ni maksud dia gua, duduk dalam gua tu. Siapa dia ni tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nombor satu, hijrah ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan pegang yang tu ya. Bukan pasal Nabi melarikan diri. Yang pertama, hijrah ni Allah Ta'ala yang suruh, perintah Allah Ta'ala. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Qissatul Risalah Syekh Abdullah Ain Al-Qarni, dia kata apa? Dia buat main satu hadis. Dia kata Abu Bakar As-Siddiq duk berdoa kepada Allah, la'alli sahiban lahu, sesungguhnya aku mohon supaya aku menjadi sahabat Nabi nak pergi hijrah. Sebab Ja'far dah hijrah dah waktu tu, Sayyidina Umar Al-Khattab dia dah keluar dah waktu tu, tapi Nabi tak hijrah lagi ni. Jadi Abu Bakar duk minta la'alli sahiban, jadikanlah aku sahiban, iaitulah orang yang ikut Nabi Muhammad SAW hijrah dengan dia. Abu Bakar duk harap macam tu. Jadi Abu Bakar pun saja duk hin-hin dekat Nabi, ya Rasulullah, mereka pakai hijrah dah, kamu tak hijrah ke? Abu Bakar tanya macam tu. Nabi kata apa? Allah Ta'ala tidak memerintahkan aku lagi suruh aku hijrah. Nampak yang kata Nabi Muhammad SAW tu. Dan cerita ada tuan-tuan sekalian, macam tuan-tuan pun dengar cerita lah dalam kitab Rahiqil Makhtum, dalam kitab kitab ni lah, kitab cerita tentang sirah Nabi SAW. Kan? Nabi SAW memang dia memanggil Sayyiduna Ali karamallahu wajhah untuk nak tidur di tempat dia, tempat katil dia tu. Sayyidina Ali ni orang muda, sebab itulah dakwah Nabi ni dikuatkan dengan orang muda, tuan-tuan sekalian. Dia duduk di tempat tu, walaupun dia tahu kata orang nak bunuh Nabi SAW, Sayyidina Ali mempertahankan jiwa dia dan diri dia untuk nak dibunuh. Nabi pun keluar, tuan-tuan sekalian. Dan di saat tu Nabi keluar, dalam hadis cerita apa? Nabi membacakan ayat Quran dalam hadis tu. Dan Nabi mengangkat pasir dan Nabi letak, Nabi lempak macam tu lah, terkena atas kepala orang-orang kafir, menyebabkan mereka ni tertidur. Cuma saya
Itulah tak berjumpa lah dengan hadis yang kata apa, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Saya tak jumpa lah hadis tu. Tapi yang tu lah kita, saya mengaji dulu pun depa apa Tok Guru duk abang macam tu juga. Jadi kita ambil mungkin kalam ulama lah kata macam tu. Bila Nabi baca macam tu depa tak nampak, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda. Bila baca ayat tu kami menjadikan sadda, maknanya tak nampak depan, tak nampak belakang. Hak tu yang kita duk baca bila tak pakai helmet, ada polis trafik duk buat roblong. Tengok Allah polis duk depan, kita pun waja'alna min baini aidihim sadda. Kita pun lalu-lalu polis tahan. Haji, awak tak pakai helmet? Allah, dah hati kita duk kata aku baca Yasin ni tak kena pun. Rupanya trafik tu auzubillah awal lagi. Dia baca ayat. Kan? Jadi ayat tu tak, wallahu taala alam lah tuan sekalian. Kan? Ayat ni pun macam-macam cerita juga. Jumpa kawan ni, dia kata ayat ni kalau anak keluar daripada rumah hang baca ayat ni nanti pencuri tak masuk rumah. Dia pun baca-baca, main-main tengok tuan sekalian, tinggal tapak rumah dengan rumah pun hilang. Rupanya jin curi rumah dia. Walaupun dia baca ayat tu. Kita keluar daripada kereta dah lock kereta, bubuh sekali dengan rantai kereta baru. Tapi baca tu pula waja'alna min baini aidihim. Keluar pada masjid nak pergi cari kereta, tinggal rantai ya. Kereta tak tahu pergi ke mana. Dia kata karut sungguh ayat ni lagu mana ni? Nampak dia nak salah ayat tu. Jadi kaifiat dia wallahu taala alam tuan-tuan sekalian. Yang pastinya saya tak inilah hadis tu. Baik. Jadi Nabi SAW dia pun keluar hijrah waktu tu. Baik, itu cerita dia. Yang pertama Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi SAW supaya berhijrah. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, hijrah Nabi SAW. Yang ni Nabi suruh sahabat-sahabat lain keluar pergi hijrah. Nabi tak keluar lagi. Kerana ancaman demi ancaman yang ditingkatkan oleh orang Quraisy ketika mana pak menakan Nabi, iaitulah Abi Talib meninggal. Abi Talib meninggal tuan-tuan sekalian. Sebelum tu tuan-tuan pernah dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Cerita hijrah Nabi ni berlaku selepas daripada Isra' Mi'raj. Tahun 622 Masihi. Sama dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tengok bagaimana Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa Nabi duk kena serang. Sahabat-sahabat Nabi, antara dia Abu Lahab, antara dia Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah kena seksa tuan-tuan. Lepas daripada tu lah. Lepas daripada Abi Talib meninggal. Lepas tu sahabat yang lain, tuan-tuan pernah dengar Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, mak dia Sumayyah, pak dia Yasir. Lepas tu Khatib bin Abi Balta'ah kena seksa. Sampai hilang tuan-tuan. Khatib bin Abi Balta'ah kena seksa tu masuk dalam tikar. Depa ambil tikar tu, depa letak di atas kayu api. Sopa dengan kita duk balut pulut udang tu. Sampai keluar ni tuan-tuan ni, minyak-minyak badan ni keluar. Khatib bin Abi Balta'ah terlampau sakit sangat sampai hilang. Dia jadi kurang siuman lepas daripada tu. Sakit sangat kena seksa. Jadi Nabi SAW suruh mereka pergilah hijrah. Suruh Ja'far bawa mereka ni pergi hijrah. Ke mana tuan-tuan sekalian? Ke satu tempat yang raja dia bernama An-Najashi. Cerita dia je tu. Kan tu Nabi tak pergi hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW sendiri pun lepas daripada Abi Talib ni tuan-tuan sekalian kena meninggal, Nabi sendiri pun kena. Antara dia ada sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim. Waktu tu Nabi SAW sedang sujud di hadapan Kaabah. Nabi duduk sujud di hadapan Kaabah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid dia bawa salah jazur. Dia bawa satu kampit baja, dan dalam kampit itu salah jazur tu maksud dia ada dengan najis unta, ada dengan perut unta yang busuk, ada dengan daging-daging, darah apa semua tu dia bawa. Lalu faqadhafahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa keluar daripada plastik tu, dia pituang atas badan Nabi SAW tengah duduk sujud depan Kaabah. Tu waktu tu Nabi pun falam yarfa' ra'sahu, Nabi tak angkat kepala dia. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata aku tak mampu nak pergi tengok, aku tak mampu nak tolong, dia kata. Pasal kalau aku tolong sekali, apa akan jadi kepada aku? Pembesar-pembesar Quraisy ni, depa ni dah mula dah waktu tu dah mula gasak Nabi SAW. Dan mereka melancarkan PKPD. Tuan-tuan sekalian, tahu PKPD? Perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Nabi kena dulu, baru kita. Kita kena ni, tak ada cerita, kan? Payah pula, kan? Tak boleh keluar di sana sini, kedai tutup lah apa, bergaduh di rumah. Pasal apa? Bergaduh kes Maggi, bukan ada apa pun. Kan?
Waktu PKP ni macam-macam. Tu yang daripada honggak masjid, nak main ke masjid, nak boleh semayang tu. Marah tak sangka-sangka. Pasal apa? Pasal di rumah kerja duduk kena jadi imam. Sampai bini pun kata, bila ni duduk tukang wal asri kuliah. Dua tu dia kata ni. Kira semayang tarawih pun semayang di rumah. Ayat tu ya. Wal asri kuliah. Rakaat pertama, wal asr, Allahu Akbar. Yang tu ya. Dia ambil satu ayat ni. Dia kata ni pun boleh aku jadi imam pun kira okey. Dia kata ni. Kena jadi baca, kan Syekh Faisal dulu dia buat keluar tu kan. Dia buat keluar video tu, alhamdulillah, untuk ramai orang bersyukur. Lepas dia kata semayang raya ni, semayang raya boleh kita semayang dalam keadaan tak baca khutbah. Kalau tidak punggah. Boleh baca khutbah tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita tak biasa. Duk marah tu imam. Ya apa baca khutbah langsung tak faham langsung. Panjang pula baca tu. Duk marah tu. Tiba-tiba hari tu dia kena tu jadi khutbah, jadi tu imam. Baca di rumah dia. Tongkat tak ada. Pegang mop. Mop tu berkira okey lah. Dia pun Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Bini dengan anak gelak terangkat kaki-kaki. Dia kata, abang betul ke jadi imam, betul ke khutbah ni. Dia ambil tongkat tu, dia katuk mereka. Oh tuan-tuan, bukan mudah nak naik atas ni, bukan mudah. Kira kita duduk, Allah bacalah. Kira kita ni di luar ni orang kata netizen. Kita ni, netizen ni kira nak pakai orang kan. Jadi di rumah baru kita tahu. Bini kita duduk semang sampai kelar kes tu. Kan? Dah duduk jadi imam, Allahu Akbar, Allah rakaat pertama takbir sampai 7 kali, dia balu 14 kali. Tak cari jalan, tak berjumpa. Lah kali, lagu mana kali kat belakang. Lepas tu rokok kah? Tanya bini dia pula, rokok kah lepas tu? Bini kata, rokok sudahlah. Payah hangat kita sampai pukul berapa dah mayang raya tak habis-habis lagi. Contoh tu, lawak bukan ada pun. Tuan-tuan. Jadi, Nabi SAW waktu tu, Nabi diletakkan perut unta apa semua di belakang dia, sehingga kan ini hadis ni cerita apa, sehingga kan dia panggil Fatimah mai wada'at ala man sana' dhalik. Fatimah mai duk buang-buang perut unta di belakang Nabi. Waktu tu Nabi duk sujud, Nabi tak bangun kepala. Fatimah kata, apalah hampa ni buat apalah kat ayah aku macam ni, ayah aku tak buat apa pun kat hampa ni kan. Dan rupa-rupanya ada 2-3 orang di kalangan pembesar-pembesar Quraisy, di antara dia Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah bin Ibnu Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Mereka ni pakai duk tengok sambil duk gelak bila jadi gitu kepada Nabi SAW. Nabi panggung kepala aja. Faqala Allahumma alaikal mala'a min Quraisy. Nabi panggung kepala, Nabi angkat tangan depan Kaabah tu. Oh, hampa nak lawan aku, Nabi kata, hampa nak lawan agama Allah, hampa nak hina kekasih Allah, Rasulullah, hampa nak padamkan cahaya Allah. Nabi angkat tangan, Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Ya Allah, hancurkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi sebut nama seorang-seorang, Nabi sebut yang mana hak duk buat kat dia tu. Antara dia Nabi sebut apa? Abu Jahal ibnu Hisham. Abu Jahal tuan-tuan kenal kan? Umar bin Hisham nama dia. Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Ibnu Abi Mu'aiz, Syaibah ibnu Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Sebab dia Umayyah ni, dia ni bos kepada Bilal bin Rabah yang duk siksa Bilal tu. Setiap orang yang Nabi sebut tu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, falaqad ra'aituhum qutilu yauma badrin. Hak mana Nabi duk sebut tu, aku melihat depa ni semua terbunuh dengan begitu tragis di dalam peperangan Badar. Nabi sebut. Dan Nabi kata apa? Nabi kata fa'ulquhu fi bi'rin, depa ni ditanam waktu tu juga, ghaira anna Umayyah, kecuali Umayyah ibnu Khalaf yang tidak ditanam. Pasal apa? Pasal taqatta'at awsaluhu, pasal terpotong semua anggota tubuh badan dia. Kepala dia duk tang nu, badan duk tang ni, kaki duk tang tu, menyebabkan depa ni payah nak cari badan nak kumpul. Waktu tu tak ada kan, tukang duk jahit Alibaba punya lampu tak ada. Bila tak ada, payah nak jahit apa, biar api lah tuan-tuan, sampai dimamah oleh cahaya matahari ni Umayyah ni. Allahu Rabbi. Lepas tu apa lagi kena kepada Nabi SAW? Satu lagi saya baca hadis, iaitulah Utaibah bin Abi Lahab. Dia ni tuan-tuan sekalian, Abu Jahal dengan Abu Lahab, lagu nak panjang pula malam ni. Abu Jahal dengan Abu Lahab, pasal apa mereka duk lawan sangat Nabi Muhammad? Pasal apa? Tuan-tuan nak kena tahu juga, Abu Jahal ni lawan pasal apa? Yang tuan-tuan duk cerita Abu Jahal ni sebenarnya nama dia
apa nama Abul Hakam. Abul Hakam ni bapa cerdik Abu Hakam ni. Sebab apa dia cerdik? Sebab parlimen, waktu tu parlimen Mekah yang umur 40 tahun, syarat nak jadi ahli parlimen umur 40 tahun, tapi Abul Hakam umur 30 dah jadi ahli parlimen. Sebab dia pandai. Dia kalau dia bagi pandangan dia, tuan-tuan sekalian, pandangan dia tu diterima dan orang pun dengar, dia kata brilian semua budak ni, cerdik semua, genius semua budak ni. Ni yang kata Abu Jahal ni. Abu Jahal tu gelaran daripada mana? Gelaran daripada Nabi SAW. Nabi yang menggelar dia Abu Jahal, bapa kejahilan. Pasal apa bapa kejahilan? Walaupun hang otak hang cerdik, tapi hang lawan Nabi Muhammad dalam keadaan hang ni tak gentleman. Bahasa kita ni. Hang marah kat Nabi, patutnya hang berhadapan dengan Nabi. Tapi yang hampir bunuh Ammar bin Yasir, hampir bunuh Sumayyah, depa ni hak mana pergi ikut Nabi Muhammad, hampir bunuh depa. Yang hak miskin ni, yang tak kuat ni. Yang tu Nabi kata dia ni betul-betul jahil. Nabi kata telekat Abu Jahal sampai ke mati. Tuan-tuan sekalian, depa duk lawan. Dan dia lawan Nabi SAW pun, lawan pasal apa? Dia lawan, yang agama duk ajak kat kita ni. Jangan kita duk gila sangat pangkat dan harta ni, pasal dia boleh jadi musuh kepada kita. Dia lawan pasal dia ni Bani Makhzum, Abu Jahal ni. Nabi Muhammad Bani Hashim. Bani Makhzum dengan Bani Hashim, depa di Mekah ni depa duk bersaing daripada segi ekonomi. Kalau pendatang-pendatang mai ke Mekah, Bani Makhzum nanti bagi makan, Bani Hashim pun bagi makan. Jadi depa bersaing. Kan? Orang bagi makan, lepas tu jaga orang yang datang nak buat haji, depa jaga, tuan sekalian. Jadi duduk bersaing lah. Tiba-tiba Bani Hashim pula pihabang apa? Pihabang kata keturunan kami ada seorang Nabi. Bani Makhzum kata kami tak ada Nabi. Bila tak ada Nabi itu menyebabkan ranking Abu Jahal ni jatuh. Pasal apa? Pasal hang tak boleh cari Nabi macam mana keturunan Bani Hashim ada Nabi. Sebab tu dia marah. Pasal jawatan dia tu bila dah main Nabi Muhammad, orang tak peduli kat dia lah. Orang duk tengok Nabi Muhammad. Pasal jawatan, dia musuh Nabi Muhammad SAW. Dia musuh tu sampai ke mati. Allahu Akbar. Jaga tuan sekalian. Jangan pasal jawatan kita musuh kat orang. Satu. Okey, kes Abu Lahab pula. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni pak menakan Nabi. Pak menakan Nabi. Islam duk habang dah kat kita. Pangkat, darjat, ahli keluarga pun boleh jadi kita bergaduh. Tuan sekalian. Abu Lahab ni pula, dia bergaduh dengan Nabi Muhammad. Dia benci kepada Nabi Muhammad ni pasal apa? Pasal yang pertama sekali, dia tak dapat pangkat untuk menggantikan pak dia, Abdul Muttalib. Yang dapat pangkat adalah Abi Talib. Abi Talib ni pak menakan Nabi. Abu Lahab ni siapa dia? Abu Lahab ni Pak Long Hab, pak menakan Nabi juga. Dia panggil Pak Long Ham lah kot, no? Pak menakan Nabi. Tiba-tiba bila Tok Wan dia, Abdul Muttalib, bila dia nak meninggal, dia kata ni hampa jaga anak menakan hampa, anak lah, Abdullah lah. Abdullah tu pak Nabi. Kita panggil lah kot, no? Kan? Ni hampa jaga anak Abdullah ni. Lepas tu yang di Mekah ni hampa aku nak bagi kepada Abi Talib. Bila Abu Lahab dengar, pasal apa bagi kat Lid? Aku pun orang kenal aku juga. Macam kita lah tuan sekalian, bila nak meninggal ni mesin padi dah 5 biji aku bagi kat kawan tu, anak kita ni marah, aku takkan dapat kebota ya dia tak. Mesin padi ambil bagi kat dia. Dia mula bergaduh adik-beradik. Bila bergaduh adik-beradik, bini pula masuk campur, anak pula masuk campur. Bini Abu Lahab nama apa tuan sekalian? Tu dia, tanya lagu ni tu dia. Balik tanya tengok cucu kita hak mengaji tazki tu. Kok dia jawab. Bini Abu Lahab nama Ummu Jamil binti Harb. Dia ni adik-beradik Abu Sufyan. Ummu Jamil. Ummu Jamil ni sudah duk pergi cucu Abu Lahab. Dia kata Abang Hab dia panggil. Abang Hab, dia kata tengok tu nampak Muhammad nak menakan ni macam-macam. Dia kata Abi Talib buat macam-macam. Dia kata Abang Lid, dia panggil Abang Lid nak kot. Abang Lid ni pergi buat ni. Dia kata ni abang pun adik-beradik mereka juga. Pasal apa abang tak dapat panggu macam mana Lid duk dapat? Hab ni pun dengar pun Hab tuan. Hab terus lah dia pun. Abu Lahab nama apa sebenarnya? Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab tu nama Abdul Uzza, hamba kepada berhala. Pasal apa dapat gelaran Abu Lahab? Pasal apa? Pasal dia ni putih. Muka dia ni merah seperti mana merahnya api yang menyala-nyala. Lahab tu kan maksud api yang menyala-nyala. Sebab tu orang kalau perongoi dalam kampung Alok Semela ni tuan-tuan panggil Abu Lahab tu lah. Perongoi ingat dia ni perongoi tu Lahab mai lah kata. Memang Abu Lahab tu maknanya perongoi.
Dia pun tuan-tuan. Jadi duk kena cucuk dengan Ummu Jamil. Anak dia budak sudah cucuk. Siapa dia? Sepupu kepada Nabi SAW. Yang bernama Utaibah bin Abi Lahab. Ni, dua orang ni. Cerita Abi Lahab ni tuan-tuan dirakamkan dalam Al-Quran. Kan tuan-tuan duk baca Tabbat yada Abi Lahabin. Tak, panjang lah cerita dia macam tu. Saya duk kata nak berhenti tadi ni. Patutlah pun tuan-tuan duk jegir saya. Kan, jadi dia kata jegir-jegir juga Ustaz. Saya pun tak tahu yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan lah ni. Kan pasal lenguhnya pasal. Saya nak habis lah 2-3 minit lagi. Nak apa habis ni ya. Tuan-tuan. Jadi Ummu Jamil tuan-tuan kenal. Ummu Jamil ni dia ni bini Abu Lahab. Sehingga kan tuan-tuan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ummu Jamil ni pun dia yang kata dia pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Pasal dia kata apa? Dia kata ni Abang Hab, dia panggil Abang Hab lah. Abang Hab nak lawan Muhammad, saya sanggup gadai semua, kalung-kalung meh apa semua ambil. Nak kata, nah ambil ni, pi gadai lawan Muhammad. Tu dia ambil tak tu. Sebab tu Quran cerita apa? Wa mra'atuhu, bini dia, bini Abu Lahab, hammalatal hatab. Hammalah makna dia ambil kayu api, duk pi bubuh kayu api bagi bakar Abu Lahab. Fi jidiha, di tengkuk Ummu Jamil tu, fi jidiha hablum, ada tali min masad, daripada api neraka. Pasal apa? Pasal dia pernah bawa keluar kalung tu, dia bagi kepada Abu Lahab. Nah, kalung hak saya sayang ni pun ambil, pi gadai, pi lawan Muhammad. Oh tuan-tuan, kalung kalau dengar orang perempuan, tuan-tuan pun kata ni, aku nak ambil kalung hang, aku nak buang tabung masjid. Dia kata tetap kepala mau kata. Oh, jangan. Hak lain boleh. Microwave boleh jual. Kalung jangan. Jangan buat pasal. Tak pasal. Tuan-tuan kena ikat cuma ya. Tuan. Depa ni duduk lawan. Baik. Ada cerita dia. Habis ni. Utaibah anak kepada Abu Lahab. Yang ni cerita ni dalam hadis Nabi. Hammar bin Aswad. Dia ni sebelum dia masuk Islam, dia bekerja dengan Abu Lahab. Dia duduk berniaga. Dia kata satu hari, dia kata waktu kami nak pergi ke Syam, dia kata aku, Utaibah, Abu Lahab dia ada 4 orang anak, 3 orang lelaki, 1 orang perempuan. Anak sulung nama Utaibah. Utaibah ni kira duk bergaduh dengan Muhammad ni. Kira bergaduh dengan sepupu dia ya. Depa duk buh barang dalam pengangkutan apa semua dah siap-siap. Utaibah kata apa? Aku nak pergi jumpa Muhammad Ustaz. Dia habaq kat Abu Lahab tu. Habaq kat ayah dia, ayah saya nak pergi jumpa Muhammad Ustaz. Ayah dia tahu dah pi nak pergi maki Muhammad, atau nak pergi kacau Muhammad pasal nak keluar pergi ke Syam lama kan. Jadi nak ambil bekal dalam tuan sekalian. Rupanya ada juga orang tu. Dia kalau dalam sehari tak boleh maki orang tak reti duduk. Dia kata aku nak maki siap-siap, dia kata buang 30 hari, 30 kandang aku maki kat dia, pi sana lena elok sikit dia kata. Ada orang jenis macam tu. Dia pun tuan-tuan dia maki Nabi SAW, dia kata kat Nabi, ada riwayat kata apa dalam hadis riwayat Ibnu Al-Bazzar dan juga Ibnu Asakir, kata dia pi ludah Nabi SAW. Waktu dia ludah itu, rupa-rupanya qaba qausain, ada malaikat Jibril duduk dalam tu. Bila ludah Jibril halang, ludah tu terkena muka Nabi SAW. Lepas tu dia pun balik. Sebelum dia balik, Nabi SAW telah mendoakan Allahumma ba'ath lahu kalban min kilabik. Yang ni hak doa tuan-tuan duk baca dalam qunut nazilah tu. Kan ada doa tu kan, kita duk baca dalam qunut nazilah kan. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya arhamar rahimin. Kan ada tu, kan doa-doa apa nama, doa qunut nazilah tu. Dia balik-balik, Abu Lahab tanya dia. Abu Lahab tanya, hampir kat Muhammad lah. Pi, dia kata. Hang kata apa kat Muhammad? Apa nama, dia kata kat Abu Lahab, dia kata saya memaki Tuhan mereka dan saya maki Muhammad. Lepas tu Abu Lahab kata ma qala lak. Abu Lahab kata, lah ni tak apalah hang maki dia apa semua tak apa. Lah aku nak tanya apa Muhammad kata kat hang? Utaibah kata, Muhammad dia hanya mendoakan Allahumma ba'ath alayya, mendoakan ke atas aku supaya didatangkan kalban min kilabik, iaitulah anjing-anjing Allah Subhanahu wa taala diutuskan kepada aku. Dengar macam tu, Abu Lahab pucat dari muka. Abu Lahab kata ma amanu da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lagi yang terlepas daripada doa Muhammad. Abu Lahab ni, dia percaya tuan sekalian. Abu Lahab ni.
Walaupun dia ni tak semayang Jumaat, walaupun dia balas duit masjid, walaupun dia ni kaki ketum, walaupun dia ni cerita lu betul lah. Walaupun Abu Lahab ni kira duk main judi, tapi main dengan doa, oh dia takut. Kita pun kat kampung kita ada ayat tuan sekalian, jenis Jumaat bos semua tak main. Dia kira duk maki orang, tiba-tiba orang kata ni, kami amalan Jumaat kami baca Yasin hama. Oh jangan. Dia takut baca Yasin tu. Kan ni pun kira sepupu Abu Lahab ya. Kan? Jenis macam dia dengar, dia kata ma'amanu, dia kata hang tidak akan aman dengan da'wat Muhammadin, dengan doa Nabi SAW. Tapi depa pi juga. Bila depa pi tuan-tuan, dalam hadis yang panjang tu kata apa? Depa sampai di Syam tu ada satu sauma'ah, ada satu kuil. Depa berhenti di kuil tu. Bila berhenti di kuil tu, apa nama rahib yang kuil tu keluar-keluar, pasal apa berhenti tang ni? Depa kata inilah tempat untuk kami nak berkhemah apa semua ni. Rahib tu kata apa? Hampa tahu tak, kuil ni adalah tempat yang selalu singa-singa duk main kot ni. Punggah dah. Tu dia tuan sekalian. Dalam hadis tu cerita apa? Abu Lahab dia panggil semua termasuk Hammar bin Aswad ni, hampa ambil barang-barang apa semua, waktu Utaibah tidur, hampa letak barang atas dia. Biar singa tak main. Biar apa nama singa ke anjing ke serigala ke tak tahu kata dia datang tu. Pasal apa? Dia telah diancam dengan doa Nabi Muhammad SAW. Malam tu tuan-tuan sekalian, tiba-tiba idh jaa al-asad, mai sekok singa, yang singa tu mai duk cium kepala depa ni, dia cium kepala Abu Lahab, cium kepala Hammar bin Aswad, cium kepala 2-3 orang lagi. Dia cium-cium, dia pun lagu nak keluar. Bila lagu nak keluar, dia masuk balik. Hadis tu kata, dia masuk balik, dia masuk, dia pikir barang-barang tu tuan-tuan, nampak Utaibah tengah duk ada di bawah timbunan barang-barang tu. Dan dia menggigit kepala Utaibah itu sehingga meninggal Utaibah. Maknanya doa Nabi Muhammad adalah benar. Tapi Abu Lahab lawan tuan-tuan, lawan tetap lawan. Walaupun dia tahu kata doa Nabi Muhammad itu mustajab. Allahu Akbar, tabarakallah. Baik, sambungan dia tuan-tuan, 380 tahun ni saya mai pula insya-Allah. Cukup dekat tu. Kan nak cerita bab hijrah tak sampai, nantilah kita cerita lain. Saya pun duk tengok tuan-tuan pun lagu duk jegai mata, lagu duk senyum ke jegai saya pun tak tahu. Kan? Lagu tu punya duk gesek mata sambil duk tengok jam, dia tengok jam kawan. Betul ke? Betul lah 9.30 dah. Kan duk tengok apanya. Kan kita pun dekat tu. Saya minta maaf kepada ayahanda, mungkin bahasa saya kasar, minta maaf kepada tuan-tuan sekalian, mungkin saya orang kata apa, tersentuh mana-mana ataupun terlanjur kata mana-mana, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan masa pun agak terlajak tuan sekalian, saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas perhatian tuan-tuan sekalian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kedhaifan, kepada Allah Taala saya mohon ampun insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.